Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Selamat datang ke e-perkemahan Lencana Keris Gangsa. Kini kita berada di bahagian kecekapan iaitu bahagian yang ketiga dalam Keris Gangsa. Mari kita belajar bersama-sama. Tajuk yang pertama dalam bahagian kecekapan ini iaitu asas kawat kaki. Mari kita melihat bersama-sama apakah pergerakan-pergerakan yang kita akan belajar dalam asas kawat kaki lencana keris gangsa. Mari kita lihat pergerakan yang pertama iaitu senang diri. Arahan atau bahasa hukumannya baris atau squat senang diri. Keadaan senang diri ini anda boleh lihat di dalam gambar, kaki dibuka, tangan bersilang di belakang. Intonasi bahasa hukuman bagi senang diri iaitu baris, senang diri ataupun squat, senang diri. Pergerakan yang kedua iaitu rehatkan diri. Arahan atau bahasa hukumannya ialah rehatkan diri. Anda boleh lihat gambar rehatkan diri. Keadaannya tangan bersilang di bahagian belakang, pinggang dan kaki dibuka. Intonasi bagi pergerakan rehatkan diri iaitu rehatkan diri. Pergerakan yang ketiga iaitu sedia. Arahan atau bahasa hukumannya ialah baris disebut 2 kali, sedia. Contoh intonasinya, baris, baris, sedia. Anda boleh lihat gambar pergerakan sedia, kaki dirapatkan, tangan di sisi penjahit seluar. Pergerakan yang keempat iaitu bergerak ke kanan. Arahan, bergerak ke kanan, pusing. Anda boleh lihat gambar, bergerak mengikut bahu kanan, kaki ditwist. Kaki kiri diangkat 45 darjah, hentak kaki di sebelah kanan. Contoh intonasi bagi arahan ataupun bahasa hukuman bergerak ke kanan iaitu bergerak ke kanan, pusing. Pergerakan yang kelima, bergerak ke kiri. Arahan, bergerak ke kiri, pusing. So anda lihat gambar, badan bergerak ke kiri, kaki ditwist, kaki kanan diangkat 45 darjah, hentak kaki kanan di sebelah kiri. Contoh intonasi bagi bahasa hukuman atau arahan bergerak ke kiri iaitu bergerak ke kiri, pusing. Pergerakan yang keenam iaitu menghadap ke depan atau belakang. Bagi depan atau belakang, kita akan menggunakan bahasa hukuman menghadap. Seperti yang sebelum ini, kita lihat pergerakan ke kiri dan juga ke kanan, kita menggunakan perkataan bergerak. Jadi itu perbezaannya. Jadi kita lihat bahasa hukuman ataupun arahan menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing. Jadi anda boleh lihat gambar itu apabila arahan itu diberikan, badan pengakap itu menghadap ke hadapan atau belakang, kaki ditwist 180 darjah, kaki kiri diangkat 45 darjah, hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Dan anda perlu berpusing mengikut arah jam. Contoh intonasi bagi pergerakan ini, menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing. Yang seterusnya, tajuk yang kedua memanjat tali 3 meter. Jadi untuk menjalankan aktiviti ini, anda perlulah mendapat pengawasan orang yang lebih dewasa iaitu ibu bapa anda ataupun guru anda. Mari kita lihat langkah yang pertama. Anda perlu pegang tali pada aras muka dan sepitkan tali antara kedua-dua belah kaki. Okey, seperti yang anda lihat dalam gambar. Langkah yang kedua, gunakan kekuatan kedua-dua belah tangan untuk memanjat dan kedua-dua belah kaki untuk bertahan.
Langkah yang keempat, seterusnya anda gunakan tangan untuk bertahan sementara kaki dinaikkan ke atas menurut tali. Langkah 2 hingga 3 diulang sehingga anda sampai ke atas. Tajuk yang ketiga iaitu kemudahan awam di tempat saya. Maksudnya ialah kemudahan awam yang disediakan oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan di sekitar kawasan perumahan anda. Mari kita lihat definisi kemudahan awam, iaitu perkhidmatan atau infrastruktur yang disediakan oleh pihak berkuasa atau kerajaan untuk keperluan orang ramai. Antara kemudahan awam ataupun tempat-tempat awam yang disediakan oleh pihak kerajaan iaitu taman permainan, taman rekreasi, perhentian bas, klinik atau hospital, tandas awam dan sebagainya. Jadi anda telah mengenal apakah itu kemudahan ataupun tempat awam di kawasan perumahan anda. Jadi anda perlu menerangkan cara untuk pergi ke tempat-tempat awam dari rumah anda. Jadi anda boleh buat carian di aplikasi Google Map. Anda boleh type sahaja kemudahan awam yang anda pernah lihat di kawasan perumahan anda. Daripada aplikasi Google Map itu, anda boleh melihat panduan untuk ke tempat awam tersebut. Anda bolehlah catatkan panduan itu di dalam buku log anda. Mari kita lanjutkan dengan tajuk yang keempat, iaitu pakaian seragam pengakap kanak-kanak. Pakaian seragam ini merupakan pakaian kebanggaan setiap ahli pengakap. Jadi, anda sebagai ahli pengakap kanak-kanak perlu menjaga pakaian seragam anda dan juga anda perlu memakainya dengan betul. Jadi saya paparkan gambar rajah perbezaan antara pakaian pengakap kanak-kanak lelaki dan juga perempuan. Jom kita lihat tata cara pemakaian yang berbeza antara pengakap kanak-kanak lelaki dan perempuan. Mari kita lihat perbezaan tata cara pemakaian antara pengakap kanak-kanak lelaki dengan perempuan. Yang pertama, baju. Bagi pengakap kanak-kanak lelaki, baju yang digunakan ialah kemeja lengan pendek, leher cekak musang, ujung baju dimasukkan ke dalam seluar. Manakala baju bagi pengakap kanak-kanak perempuan, kemeja lengan panjang, leher cekak musang, mempunyai butang di lengan, ujung baju hendaklah dipakai di luar seluar. Bagi ahli pengakap kanak-kanak perempuan Muslim, tudung hendaklah dipakai mengikut seperti gambar rajah, ujung tudung dimasukkan ke dalam baju. Manakala bagi ahli pengakap kanak-kanak non-Muslim, rambut anda perlu disisir dan diikat rapi. Yang seterusnya, iaitu yang kelima, tali pinggang. Tali pinggang ini hanya dipakai oleh pengakap kanak-kanak lelaki. Tali pinggang itu mesti berkepala gangsa, mempunyai logo pengakap dan tali berwarna hitam. Mari kita lihat persamaan tata cara pemakaian pakaian seragam bagi pengakap kanak-kanak lelaki dan perempuan. Yang pertama, forage cap. Forage cap anda perlulah berwarna biru tua, lilitan pita kain merah dengan ukuran 1/4 cm, lencana lambang pengakap kain. Persamaan yang kedua iaitu skarf rasmi kebangsaan. Skarf ini berbentuk segitiga, warna biru tua dan mempunyai jalur merah dan putih. Dan juga skarf rasmi kebangsaan tanpa logo pada skarf. Dan juga skarf ini dipakai dengan wagel PVC. Yang seterusnya, yang ketiga, stokin
Stokin hendaklah berwarna biru tua, iaitu navy blue, dan bersaiz panjang. Dan yang keempat, kasut. Kasut mestilah berwarna hitam, kanvas dan juga bertali. Sekarang, mari kita lihat pemakaian lencana dan tanda pangkat bagi pengakap kanak-kanak. Mari kita lihat kedudukan lencana wazam, tanda nama, bendera Malaysia, pita, reben pingat, tanda pangkat dan lencana keahlian. Mari kita lihat di bahagian sebelah kanan pakaian seragam kita. Dimulakan dengan logo wazam di atas tanda nama. Logo wazam ini merupakan logo pengakap sedunia. Di bawahnya, tanda nama di atas saku baju kanan dan tanda nama itu berwarna biru tua atau hitam dan bertulisan putih. Dan pada saku baju kanan adanya bendera Malaysia. Mari kita lihat di bahagian sebelah kiri pula. Atas sekali, pita reben pingat kecemerlangan pendidikan di atas tanda pangkat. Okey, di bawahnya tanda pangkat di atas saku. Pangkat ini maksudnya anda di sekawan anda, apakah jawatan anda. Contohnya, ketua sekawan, penolong ketua sekawan. So, itulah tanda pangkatnya. Dan pada saku baju kiri, dijahit lencana keahlian. Jom kita lihat tanda nama. Apakah ciri-ciri tanda nama? Yang pertama, penggunaan tanda nama plastik dibenarkan, iaitu menggunakan latar belakang hitam. Yang kedua, tanda nama sulaman, latar belakang berwarna hitam atau biru tua dan tulisan bagi nama anda berwarna putih. Lain-lain penggunaan warna bagi tanda nama ini tidak dibenarkan. Mari kita lihat yang keempat, tanda pengenalan, lencana kemajuan dan lencana kepandaian pengakap kanak-kanak. Kita lihat pada lengan kanan kita terlebih dahulu. Pada pakaian seragam, lengan kanan dimulakan dengan nama negeri, iaitu Negeri Selangor, dan juga nama daerah di bawahnya, dan diikuti dengan nombor kumpulan anda. Okey, nombor kumpulan sekolah anda. Dan di bawah nombor kumpulan itu dijahit lencana kemajuan yang telah anda perolehi. Jadi selepas perkhemahan ini, anda akan berjaya mendapat lencana keris gangsa. Jadi anda boleh jahitkan lencana keris gangsa itu di bawah nombor kumpulan. Seterusnya kita lihat di lengan kiri, dimulakan dengan nama sekawan. Untuk pengakap kanak-kanak, nama sekawan kita menggunakan nama warna. Dan di bawah nama sekawan, anda perlu menjahit lencana kepandaian yang telah anda perolehi. Jom kita sambung pada tajuk yang seterusnya, iaitu isyarat sulit pengakap. Isyarat sulit pengakap ini digunakan semasa pengembaraan di dalam hutan. Ahli pengakap perlu mempelajari isyarat sulit supaya apabila tersesat dalam hutan, kita boleh memberi panduan kepada ahli lain untuk menjejaki kita dengan mudah. Isyarat sulit boleh dibuat dengan menggunakan batu, rumput, ranting, kayu, lorekan pada tanah dan lain-lain. Mari kita kenal apakah itu isyarat sulit pengakap. Yang pertama, anda lihat garisan yang beralun-alun, ada 3 garisan yang beralun-alun itu dan juga ada anak panah di sebelah kanan, menunjukkan ada air ke arah ini. Yang kedua, kita lihat tanda pecahan garisan kepada 2 bahagian dan ada 3. Bermaksud, kita perlu berpecah 3 ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, kita lihat ada 2 bulatan, satu kecil dan satu yang besar, menunjukkan isyarat yang menyatakan
saya sudah pulang. Dan yang keempat, batu, susunan batu besar, kecil dan seterusnya yang paling kecil menunjukkan ikut arah batu yang paling kecil. Yang kelima, isyarat berbentuk seperti huruf X ataupun tanda pangkah menunjukkan jalan ini tidak boleh diikuti dan ada binatang bahaya. Yang keenam, isyarat ikut ke kiri, batu yang besar dan disusun di atasnya batu yang kecil dan di sebelah kiri ada batu lagi yang kecil. Menunjukkan anda perlu ikut ke kiri. Yang ketujuh, susunan batu besar dan di atasnya ada batu kecil menunjukkan anda perlu jalan terus. Dan yang ke-8, susunan 3 batu yang berlainan saiz, yang besar di bawah diikuti dengan yang sederhana dan juga yang paling kecil menunjukkan ada bahaya. Jadi kita lihat yang seterusnya, isyarat yang ke-9, ada berita 3 langkah ke hadapan. Jadi ranting kayu itu disusun seperti segi 4 dan di dalamnya ada tulisan 3 dan juga ada arah ke depan. Isyarat yang ke-10, ikut arah hujung rumput. Jadi anda boleh lihat, rumput itu diikat dan hujungnya dicondongkan. So anda perlu ikut arah hujung rumput. Yang ke-11, ikut arah kayu yang dipatahkan. Jadi anda boleh lihat di hutan ataupun di kawasan perkemahan ada pokok-pokok yang telah mati, anda boleh gunakan untuk menunjukkan arah itu, iaitu ikut arah kayu yang dipatahkan. Dan akhir sekali, isyarat ada orang sakit, ada bentuk segi 4 tepat dan juga ada 4 biji batu disusun seperti dalam gambar itu menunjukkan ada orang sakit. Tajuk yang terakhir dalam bahagian kecekapan ini iaitu kita perlu mempelajari cara mengikat simpul buku sila. Mari kita lihat fungsi simpul buku sila ini terlebih dahulu sebelum kita belajar cara mengikatnya. Okey, fungsi yang pertama untuk menyambung dua tali yang sama saiz dan juga untuk mengikat anduh pertolongan cemas. Jadi anda boleh lihat langkah yang pertama bagi memastikan anda faham bagaimana simpul buku sila ini diikat. Jadi cikgu sarankan anda boleh menggunakan dua tali yang berlainan warna supaya anda nampak perbezaan bagi setiap langkah yang ada di dalam gambar ini. Okey, sekarang ini mari kita teruskan untuk kita melihat video cara mengikat simpul buku sila. Jom kita saksikan video ini dan pastikan bersama anda dua utas tali yang sama saiz untuk kita buat bersama-sama. Mudah bukan? Jadi selalu buat latihan dan anda akan mahir ikatan buku sila ini. Dengan berakhirnya tajuk ikatan buku sila itu, maka tamatlah bahagian kecekapan yang kita sedang pelajari sekarang.
Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam bahagian yang seterusnya.